Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 19 Mei bersama saya Nazirah Syaringat. Berikut tajuk utama malam ini. Baik pulih asrama terbakar, PM umum peruntukan tambahan. Juga kereta rempuh gerai nasi lemak 3 kritikal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan kerja-kerja membaik pulih asrama lelaki Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Datuk Haji Abu Hassan Haji Sail di Pedas di Rembau yang terbakar Julai tahun lalu disegerakan. Beliau turut mengumumkan peruntukan tambahan dengan keseluruhan kos sebanyak RM3.89 juta berbanding hanya RM3 juta sebelum ini. Jadi oleh demikian saya akan pastikan peruntukan juga ditambah dan pelaksanaan disegerakan. Saya difahamkan kelulusan diberikan sekitar hampir 3 juta, tapi untuk dengan melihat keadaan asrama dan bumbung dan surau tentunya tidak mencukupi, dan saya akan minta bersama-bincang dengan pengarah JKR supaya dapat, dan Kementerian Kewangan akan memberikan kelulusan khas supaya dipercepatkan dan tidak diikuti proses JKR kerana akan fast track tender prosesnya dipercepatkan. Beliau terdahulu meluangkan masa kira-kira 20 minit meninjau blok asrama lelaki yang terbakar. Hadir sama Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun, Menteri Pendidikan Fadlina Sidir dan Menteri Pertahanan yang juga Ahli Parlimen Rembau Datuk Seri Muhammad Hassan. Terdahulu kebakaran 10 bilik asrama itu menyebabkan kira-kira 150 daripada 300 pelajar lelaki terpaksa menumpang sementara di kuartus rumah pengetua dan rumah penolong kanan pentadbiran sekolah. Selain Dewan Asrama turut dijadikan sebagai tempat tidur. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak RM310,000 bagi membaik pulih bilik guru dan surau sekolah yang merupakan antara sekolah cemerlang di Negeri Sembilan itu. Katanya prasarana sekolah berkenaan terlalu sederhana, selain kesesakan asrama dilihat luar biasa. Bagaimanapun komitmen dan dedikasi tenaga pengajar serta disiplin pelajar-pelajar dilihat mampu menjadikan sekolah berkenaan sebagai sekolah contoh. Dan ini pula susulan isu kebersihan flat kos rendah di Johor yang dibangkitkan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tindakan pembersihan pada flat kos rendah yang kotor terbabit telah dilakukan dan dimaklumkan selesai pada Khamis. Yang mana kita mengambil maklum dan mengambil berat apa teguran yang telah dikemukakan. Jadi memang semalam pun kita punya Ketua Pengarah SW Corp Tuan Haji Ismail telah ke tapak dan mengesahkan bahawa segala kerja kebersihan itu telah siap. Yang kita harapkan adalah kita dapat kekalkan tahap kebersihan di sana. Jangan lepas ni tak sampai tempoh ni terjadi kembali. Beliau berkata demikian ketika melakukan lawatan tapak projek perumahan sakit di Taman Residensi Mesra Gurun hari ini. Menurut beliau, KPKT mengambil berat soal kerja yang sepatutnya dilaksanakan oleh syarikat konsesi dalam mengekalkan kebersihan kawasan perumahan. Bagaimanapun, nilai serta sikap kesedaran penduduk setempat di kawasan perumahan juga perlu ditekankan dalam usaha mengekalkan aspek kebersihan tersebut. Sebelum ini, Sultan Ibrahim menzahirkan perasaan kecewa terhadap tahap kebersihan flat kos rendah di Johor. Baginda bertitah, kebanyakan flat kos rendah di negeri berkenaan berada dalam keadaan daif serta dipenuhi sampah sarap hingga menjadi pembiakan serangga berbisa. Tiga kritikal manakala 6 cedera selepas sebuah kereta terbabas dan merempuh gerai nasi lemak di Jalan Hospital dekat Taman Suria Jitra pagi tadi. Kemalangan yang berlaku kira-kira jam 8.25 pagi itu turut melibatkan 3 buah kenderaan lain dan 6 motosikal yang berada berhampiran gerai terbabit.
Ketua Polis Daerah Kubang Pasu Superintendent Rozi Abu Hassan berkata, siasatan awal mendapati kereta jenis Proton Satria itu terbabas, kemudian melanggar kereta lain yang berada di tepi jalan sebelum merempuh orang ramai yang sedang beratur di hadapan gerai nasi lemak itu. 9 individu cedera dengan 3 daripada mereka kritikal, termasuk pasangan suami isteri yang menjual nasi lemak. Mangsa yang cedera telah dihantar ke Hospital Sultanah Bahia HSB. Siasatan berhubung kemalangan masih dijalankan. Jelas Rozi, pemandu kereta terbabit didapati tidak mempunyai lesen memandu dan cukai jalan selain insurans kenderaan telah tamat tempoh. Dalam pada itu, Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Kedah Penguasa Bomba Abdul Rahim Cik Omar dalam kenyataan berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 8.56 pagi. Sebuah jentera serta van perkhidmatan Penyelamat Perubatan Kecemasan EMRS dari Balai Bomba dan Penyelamat Jitra dikerah ke lokasi kejadian. Perkhidmatan transit aliran masa MRT laluan Kajang tergendala sekitar jam 6 petang tadi. Berdasarkan ciapan Rapid KL di Twitternya, perkhidmatan tren berdepan kelewatan disebabkan sebuah tren yang mengalami tekanan angin yang rendah di stesen Pasar Seni Menghala Kajang. Susulan itu, Rapid KL telah mengaktifkan perkhidmatan tren alternatif iaitu tren dari kawasan Damansara berpatah balik di Muzium Negara, tren perantara dari Muzium Negara ke Cochrane dan tren dari Cochrane berpatah balik ke Kajang. Selain itu, kira-kira 6 bas perantara percuma disediakan untuk membawa penumpang di antara Muzium Negara ke Maluri. Perkhidmatan MRT mula pulih sekitar jam 7 malam selepas tren yang mengalami kerosakan telah berjaya dikeluarkan. Selepas ini, Madinah sedia terima ketibaan Duyufur Rahman. Alhamdulillah, bertemu kembali. Penerbangan pertama seramai 284 jemaah haji Malaysia akan tiba di lapangan terbang Madinah pada Ahad ini. Kesemua jemaah di bawah kelolaan tabung haji itu akan ditempatkan di 3 buah hotel penginapan iaitu Anwar Movenpick, Saja Al Madinah dan Emaar Royal. Laporannya bersama wartawan Sadiq Hakim Azman dan jurukamera Nur Irman Nordin dari Madinah Al Munawarah. Menurut Pengarah Operasi Madinah Ashraf Samsudin, persiapan tabung haji bagi tahun 2023 bersamaan 1444 Hijrah berjalan dengan baik dan lancar dan tabung haji Madinah bersedia menerima kedatangan Duyufur Rahman. Jemaah haji juga disarankan untuk mematuhi arahan semasa tabung haji. Musim haji kali ini, grup WhatsApp diperkenalkan mengikut kumpulan penerbangan. Tabung haji akan menyediakan insya-Allah QR code, quick response code di stesen berlepas mengikut KT, dan jemaah haji adalah digalakkan ataupun boleh dikatakan dimestikan untuk memasuki grup WhatsApp berkenaan supaya pada setiap peringkat di Tanah Suci mereka akan diberi maklumat-maklumat terkini tentang semua pergerakan dan juga informasi yang perlu para jemaah ketahui. Tambahan info persiapan untuk Duyufur Rahman. Suhu siang di Madinah pada waktu ini mencapai 40 darjah Celsius, manakala waktu malam mencecah sehingga 26 darjah Celsius. Kami menasihati kepada semua jemaah haji untuk bersiap sedia secara fizikal dan juga mental kerana cuaca di Madinah pada waktu ini agak sederhana panasnya, dan tuan-tuan dan puan-puan digalakkan untuk sentiasa berada di kawasan yang tidak terdedah kepada cuaca panas ataupun matahari, dan sentiasa meminum air bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini. Sepanjang 6 hari berada di Madinah, insya-Allah jemaah haji akan diisi dengan pengisian-pengisian pengibadatan, antaranya adalah ziarah Rasulullah, memasuki kawasan Raudah, dan juga aktiviti membuat ziarah di tempat-tempat bersejarah di sekitar bandar Madinah. Jemaah di zon Madinah juga ditawarkan dengan beberapa perkhidmatan lain, antaranya adalah PIHTAS, iaitu pembimbing ibadat haji Tanah Suci, kaunter khidmat pelanggan, perkhidmatan perubatan dan kaunseling.
Secara keseluruhannya, fasa 1 iaitu sebelum wukuf, tabung haji Madinah akan menerima jemaah bermula 21 Mei sehingga 4 Jun. Manakala fasa 2 selepas wukuf bermula 18 Julai sehingga 1 Ogos. Laporan Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Imran Nordin dari Madinah Al-Munawwarah untuk Berita Al-Hijrah. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama akan mengadakan perbincangan dengan Lembaga Tabung Haji TH bagi mendapatkan maklumat lanjut berhubung isu badal haji di negara ini. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, pertemuan itu akan memperincikan berkenaan bidang kuasa pihak terlibat dalam mengelola ibadah berkenaan. Jadi saya akan bincang dengan pihak tabung haji sebab dia agak keliru sekarang sebab sama ada badal haji ni jatuh bawah tabung haji ataupun motek macam tu. Sebab dia dikendalikan oleh ejen-ejen di luar sana yang macam sebut tadilah macam ditumbuh kan. So jadi insya-Allah nanti bila saya dapat maklumat yang terperinci nanti saya akan maklumlah. Kalau katakan isu badal haji ni memang betul jatuh bawah tabung haji punya bidang kuasa dan of course itu jadi tanggungjawablah pada tabung haji untuk kawal selia betul-betul dengan adakan garis panduan apa semua sebab kita tak nak elakkan ada penyalahgunaan. Menurut beliau, hasil perbincangan tersebut dijangka akan diumumkan minggu depan. Tegas Datuk Dr. Naim, umat Islam perlu berhati-hati dengan sebarang tawaran badal haji, lebih-lebih lagi jika harga ditawarkan terlalu rendah bagi mengelak penipuan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri bersama media di Putrajaya. Sambutan yang meriah dihadiri Unit Komunikasi Korporat UKK 14 agensi agama di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama dan Media. Dalam majlis sama, Datuk Dr. Naim menitipkan ucapan terima kasih kepada rakan media kerana memberi kerjasama yang baik sepanjang 6 bulan pentadbirannya menjadi Menteri Hal Ehwal Agama dalam menyampaikan maklumat kepada seluruh umat Islam. Pembabitan golongan wanita sebagai pembuat keputusan dalam menangani isu perubahan iklim perlu dipertingkat agar suara mereka didengari. Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Sultan Abdullah bertitah penyertaan golongan wanita dalam perbincangan isu global dilihat penting, namun potensi mereka masih belum diterokai dan digunakan sepenuhnya. Women are disproportionately impacted by climate change, but are not always included in decision-making processes related to climate adaptation and mitigation. It is important to ensure that women's voices are heard and that they are involved in all stages of decision-making, from planning to implementation and execution. It's important to ensure that women have access to healthcare, including reproductive healthcare, and that their health needs are taken into account in climate change adaptation and mitigation efforts. Tengku Hassanal bertitah Malaysia sangat mudah terkesan dengan perubahan iklim termasuk kenaikan paras laut, kekerapan cuaca melampau selain perubahan corak hujan. Ia sekaligus memberi kesan ketara kepada ekonomi negara terutama sektor pertanian dan pelancongan. Namun masih belum terlambat untuk mengambil tindakan. Baginda bertitah ketika menyampaikan ucap tama sempena persidangan kali ke-30 Persatuan Wanita Desa Sedunia ACWW di Putrajaya. Bertemakan kepelbagaian kekuatan kita, persidangan yang diadakan setiap 3 tahun sekali itu bertujuan untuk memperkasa golongan wanita desa seluruh dunia supaya mempunyai suara untuk mengemukakan isu berkaitan wanita desa untuk dibawa ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Tahun ini, Pertubuhan Perkumpulan Perempuan Pahang menjadi tuan rumah persidangan itu yang dipilih berdasarkan proses bidaan. Ia berlangsung selama 8 hari bermula 17 hingga 25 Mei dan dihadiri 454 peserta terdiri dari ahli ACWW dari pelbagai negara. Untuk rekod, organisasi berkenaan yang beribu pejabat di London itu ditubuhkan pada tahun 1929 dan sehingga kini mempunyai keahlian 10 juta wanita luar bandar di 73 negara. Terdahulu Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah berkenan mencemarduli merasmikan persidangan Persatuan Wanita Desa Sedunia ke-30 di Putrajaya.
Turut berangkat ke majlis tersebut, Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah berkenan berangkat ke Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani Peringkat Negeri Perak di Taman Tema Lost World of Tambun malam semalam. Keberangkatan tiba baginda disambut Perdana Menteri yang juga Ahli Parlimen Tambun, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sa'arani Muhammad. Turut berangkat Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim, Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa, Raja Puan Besar Perak Raja Nazatul Shimah Sultan Idris Shah, Raja di Hilir Perak Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah dan Raja Puan Muda Perak Tunku Suraya Abdul Halim Muazzam Shah. Kira-kira 50,000 pengunjung berbilang kaum hadir memeriahkan majlis rumah terbuka itu. Terdahulu Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sempat berbual dan beramah mesra bersama pengunjung pelbagai peringkat usia yang membanjiri perkarangan Lost World of Tambun. Lebih 20 gerai menyediakan pelbagai juadah untuk pengunjung seperti nasi ayam merah, ketupat, apam balik, lemang, rendang ayam, sate, cendol, laksa serta buah-buahan. Majlis turut disurikan persembahan artis jemputan antaranya Jamal Abdullah, Ella, Ernie Zakri dan Syamil. Setakat ini, Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani sempena Aidilfitri telah diadakan di Kedah, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Selangor. Agensi Anti-Dadah Kebangsaan AADK bersedia serta berharap penggubalan rang undang-undang Akta Penyalahgunaan Dadah dan Bahan Rawatan dan Pemulihan dapat dilaksanakan mengikut jadual. Ketua Pengarahnya Sutikno Ahmad Belon berkata, supaya bacaan kali pertama dapat dibuat di Parlimen pada tahun ini. Jelasnya RUU Akta berkenaan bukan sahaja melibatkan pemulihan bagi penagih dadah namun turut memfokuskan untuk merawat penagih hasil daun ketum. Yang kita concern sekarang ni untuk tambah baik akses kita untuk merawat pulih penagih. Contohnya macam akta di bawah untuk ketum, siapa yang menagih ketum tu kita sekarang ni tak ada akses. Jadi kalau dengan RUU ni nanti maknanya siapa yang ketagih ketum kita boleh senaraikan di bawah jadual dan perkara tu kita boleh rawat pulih yang ketagih tu. Itu ya antara perkara yang kita akan lihatlah. Tambahnya, buat masa ini isu ketum diletakkan di bawah akta racun yang mengawal selia pemilikan terhadap penyalahgunaannya. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri Majlis Penerapan Nilai-Nilai Murni dan Majlis Hari Raya Agensi Anti-Dadah Kebangsaan di Kajang petang tadi. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan Kementerian Dalam Negeri Datuk Abdul Halim Abdul Rahman. Sebelum ini, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata draft rang undang-undang Akta Penyalahgunaan Dadah dan Bahan Rawatan dan Pemulihan akan dibawa ke Mesyuarat Jemaah Menteri Julai depan. Usaha penggubalan akta tersebut diharap dapat mengurangkan bilangan penagih di penjara dengan menempatkan mereka di institusi atau rawatan pemulihan ekonomi. Persatuan Cerebral Palsy Johor akan menganjurkan pasar ria jualan amal bermula esok di perkarangan Persatuan Cerebral Palsy Johor. Ia bagi mendapatkan dana bagi membiayai dan menampung sebahagian kos operasi persatuan itu yang merangkumi sekolah pendidikan khas, unit terapi pemulihan dan bengkel vokasional. Pentadbir kumpulan urus setiagerai jualan amal Al-Ashraf Zulkifli yang juga orang kurang upaya OKU Cerebral Palsy berkata sebanyak 47 vendor akan turut serta dalam jualan amal esok. Antaranya vendor barang runcit dan serbaneka, pakaian, mainan kanak-kanak, produk agro, produk makanan dan minuman. Harapan kami semoga program ini berjaya dengan cemerlangnya. Kerana ini adalah pertama kali sejak 3 tahun selepas pandemik lah. Dan kami harap program pasaraya jualan amal ini akan dapat meraih kutipan sumbangan dari orang ramai dengan jayanya insyaAllah. Jelas Al-Ashraf pihaknya mendapat bantuan gotong royong bersama sukarelawan Yayasan Al-Ikhlas dan tim Hijrah Prihatin bagi melancarkan perjalanan pasar ria.
Selain jualan, turut tersedia pakej perubatan dan pemeriksaan kesihatan percuma, supa dupa, pertandingan mewarna dan pertunjukan silap mata Andy. Sumbangan boleh disalurkan kepada Persatuan Cerebral Palsy Johor di nombor akaun tertera atau boleh layari laman web cpjohor.com/donate. Baik, telah tiba pencarian bakat untuk digelar Da'i Muda Yadim 2023. Anda telah bersedia untuk merasai cabaran sebenar dunia dakwah? Anda telah bersedia untuk melestarikan gerakan dakwah dalam dunia yang penuh mencabar ini? Jika ya, hantar penyertaan anda ke email admy@yadim.com.my atau hubungi nombor-nombor yang tertera sekarang. Akademi Da'i Muda Yadim melestari gerakan dakwah. Rakyat Palestin bantah perarakan Israel. Laporan luar negara, ribuan rakyat Palestin membantah perarakan pelampau Israel di Kota Lama Baitul Maqdis ketika ketegangan di sempadan Gaza masih memuncak. Perarakan yang dianggap sebagai simbolik kemenangan Israel menawan wilayah itu mencetus kemarahan rakyat Palestin dan mendesak mereka menghentikan sambutan berkenaan. Sebagai tanda protes, rakyat Palestin menggantung bendera Palestin pada pagar kawat berduri di sempadan Israel Gaza dan kelihatan seolah-olah seperti perang bendera. Tentera Israel bagaimanapun dilaporkan melepaskan gas pemedih mata ke arah sesiapa yang menghampiri pagar sempadan sehingga menyebabkan beberapa rakyat Palestin cedera. Demonstrasi itu juga bagi mendesak Israel untuk menghentikan pencerobohan ke atas Masjid Al-Aqsa. Lebih mengundang kemarahan, rakyat Palestin terpaksa menutup kedai dan operasi perniagaan semata-mata mahu memberi laluan kepada perarakan berkenaan. Acara tahunan kibaran bendera yang disambut Israel itu bagi meraihkan penaklukan Zionis ke atas Baitul Maqdis pada tahun 1967. Mereka turut melaungkan slogan anti-Arab. Di Meksiko, sekolah awam dan swasta yang menempatkan lebih 100,000 pelajar di 22 bandar ditutup. Ia susulan letusan terbaru gunung berapi Popocatépetl yang memuntahkan lebih banyak abu panas, asap dan debu yang dikhawatiri boleh menjejaskan kesihatan penduduk. Menurut pegawai di Puebla, sesi pembelajaran ditangguhkan namun ia akan dijalankan secara dalam talian sepanjang tempoh penutupan sekolah itu. Bagaimanapun, sekolah di ibu negeri tetap dibuka, namun penduduk tempatan diminta untuk mengelakkan aktiviti luar. Debu dan gas daripada letusan itu boleh memudaratkan kesihatan dan penduduk akan diarah berpindah jika keadaan bertambah buruk. Ketika ini, Pusat Pencegahan Bencana Meksiko meletakkan status amaran gunung berapi itu berada pada tahap sederhana. Popocatépetl merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Meksiko dengan ketinggian 5,550 meter. Rumah bekas Perdana Menteri Imran Khan di Lahore digeledah. Operasi polis itu didakwa boleh mencetuskan lebih banyak keganasan ketika negara berkenaan sedang bergelut dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Ratusan anggota polis diketuai oleh Pesuruhjaya Polis Bandar menjalankan operasi mencari di rumah Imran yang terletak di kawasan kejiranan Taman Zaman Lahore. Serbuan berdasarkan maklumat terdapat kira-kira 40 pengganas bersembunyi di rumah Imran. Menteri Penerangan Wilayah Punjab Amir Mir berkata pihaknya menyasarkan untuk menangkap penyokong bekas Perdana Menteri itu yang dituduh menyerang dan merosakkan bangunan kerajaan dan tentera. Pada Mac lalu, kawasan itu menjadi medan pertempuran sengit antara penyokong dan polis yang cuba menangkap bekas bintang kriket. Berusia 70 tahun itu berikutan beliau tidak hadir ke mahkamah. Imran akhirnya berjaya ditahan pada 9 Mei lalu atas dakwaan rasuah, namun tuduhan itu dinafikannya. Beliau kemudiannya dibebaskan dengan ikat jamin yang diperintahkan mahkamah yang tamat tempoh akhir bulan ini. Telah tiba pencarian bakat untuk digelar Da'i Muda Yadim 2023. Anda telah bersedia untuk merasai cabaran sebenar dunia dakwah? Anda telah bersedia untuk melestarikan gerakan dakwah dalam dunia yang penuh mencabar ini? Jika ya, hantar penyertaan anda ke email admy@yadim.com.my atau hubungi nombor-nombor yang tertera sekarang. Akademi Da'i Muda Yadim melestari gerakan dakwah.
Prestasi perdagangan Malaysia menyusut. Laporan BA Niaga, prestasi perdagangan Malaysia pada April 2023 susut 14.5% kepada 198 bilion ringgit tahun ke tahun. Jabatan Perangkaan Malaysia dalam satu kenyataan hari ini menjelaskan penyusutan itu susulan ekonomi global yang tidak menentu. Dalam kenyataan mengenai perangkaan perdagangan luar negara Malaysia April 2023, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, prestasi ekspor Malaysia merosot 17.4% daripada 127.6 bilion ringgit kepada 105.4 bilion ringgit pada April 2023, susulan ekspor domestik yang lebih rendah. Ekspor domestik bernilai 80.4 bilion ringgit menyumbang 76.3% kepada jumlah ekspor menyusut 22.3% berbanding bulan yang sama tahun lepas. Sebaliknya, ekspor semula berjumlah 25 bilion ringgit mengukuh 3.8% berbanding April 2022. Beliau berkata sejajar dengan prestasi ekspor import pada April 2023 turut mencatatkan penurunan 11.1% daripada 104.1 bilion ringgit kepada 92.6 bilion ringgit. Jumlah dagangan berkurangan 14.5% kepada 198 bilion ringgit daripada 103.5 bilion ringgit pada April 2022. Manakala lebihan dagangan turun 45.3% kepada nilai 12.8 bilion ringgit. Muhammad Uzir berkata perbandingan bulanan juga menunjukkan prestasi ekspor, import, jumlah dagangan dan lebihan dagangan mencatatkan penguncupan masing-masing sebanyak 18.7%, 10.1%, 14.9% dan 51.9%. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringat, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.